3 Jun 2025 pukul 4.44 pagi. Di dasar Selat Kerch, ejen-ejen Ukraine telah menghabiskan berbulan-bulan melakukan sesuatu yang sepatutnya tiada siapa mampu lakukan. Mereka menanam bom di bawah jambatan paling dilindungi milik Rusia. Jambatan itu menelan belanja hampir $4 bilion. Jambatan itu sendiri dirasmikan oleh Putin dengan memandu sebuah lori. Dan apabila detonator diaktifkan, 1,100 kg TNT meletup di akas tiang sokongan jambatan itu. Tapi kalau anda fikir itu adalah bahagian terbesar dalam cerita ini, anda masih belum faham apa yang sedang berlaku. Sebab letupan itu hanyalah satu bahagian sahaja. Satu bahagian kecil daripada satu rancangan yang jauh lebih besar yang telah dirancang selama bertahun-tahun. Dan sekarang pada tahun 2026, akhirnya ia sedang memasuki fasa terakhir. Ukraine sedang melakukan sesuatu di Crimea yang tiada siapa sangka boleh berlaku. Dan Putin tahu tentang perkara ini, tetapi dia sudah tidak mampu untuk menghentikannya lagi. Persoalannya ialah bagaimana? Bagaimana sebuah negara yang hampir tiada angkatan laut boleh menewaskan salah satu armada paling berkuasa di dunia? Dan kenapa Putin dengan seluruh tenteranya sudah tidak mampu bertindak balas lagi? Jawapannya lebih merisaukan daripada yang anda bayangkan. Untuk memahami apa yang sedang berlaku sekarang, anda perlu kembali ke masa lalu 12 tahun yang lalu. Februari 2014. Vladimir Putin mengambil kesempatan daripada kekacauan politik di Kiev. Menghantar tentera tanpa tanda pengenalan ke Crimea dalam masa kurang daripada 4 minggu. Menguasai seluruh semenanjung itu hampir tanpa melepaskan satu tembakan pun. Putin berkata itu adalah pencapaian terbesar pemerintahannya. Dia berkata bahawa Crimea adalah tanah suci. Ia adalah sebuah kapal induk yang tidak boleh ditenggelamkan di Laut Hitam. Dan dia betul tentang satu perkara. Crimea bukan sekadar secebis tanah, dari situlah Rusia mengawal seluruh Laut Hitam. Dari Sevastopol, pangkalan tentera laut utama Rusia di Crimea, armada Rusia berlepas. Dari Crimea, peluru berpandu dilancarkan ke Kiev, Odessa, Mykolaiv dan itu belum semuanya. Di dasar Laut Hitam, di perairan yang dahulunya milik Ukraine pada tahun 2014, terdapat simpanan gas asli yang dianggarkan bernilai ratusan bilion dolar. Apabila Putin merampas Crimea, dia bukan sahaja mengambil secebis tanah. Dia mengambil 80% daripada simpanan tenaga di Laut Hitam yang sebelum ini milik Ukraine. Hakikatnya, sesiapa yang menguasai Crimea menguasai separuh daripada peperangan. Itulah sebabnya apabila pencerobohan besar-besaran bermula pada 2022, Crimea menjadi pangkalan bagi semuanya. Tentera, peluru, bahan api, peluru berpandu, semuanya melalui kawasan itu. Tetapi apa yang Vladimir Putin tidak sangka ialah Ukraine sedang memerhati, mengkaji, menunggu dan mempersiapkan sesuatu yang akan mengambil masa bertahun-tahun untuk Rusia fahami. Petunjuk pertama muncul beberapa bulan selepas pencerobohan berskala besar. Pada tahun 2022, drone Ukraine mula muncul di atas Sevastopol. Kecil, murah, hampir seperti buatan sendiri. Mereka menyerang sebuah kapal di sini, sebuah pangkalan di sana. Orang Rusia memanggilnya sebagai insiden terpencil. Media dunia hampir tidak melaporkannya. Tetapi serangan itu tidak berhenti. Pada tahun 2023, Ukraine melakukan sesuatu yang belum pernah berlaku sebelum ini. Satu operasi yang dinamakan sebagai perangkap ketam oleh Ukraine. Ukraine melancarkan peluru berpandu jelajah Storm Shadow yang dibuat oleh England dan Perancis ke atas ibu pejabat armada Laut Hitam tepat di tengah-tengah mesyuarat komando. Sekurang-kurangnya 9 pegawai Rusia terbunuh. Terdapat jeneral di antara mereka. Bangunan bersejarah itu, simbol kuasa tentera laut Rusia sejak zaman Kesatuan Soviet, telah menjadi runtuhan. Pada tahun 2022, peluru berpandu Ukraine telah menenggelamkan kapal penjelajah Moskva, kapal terpenting dalam armada Rusia. Pada tahun 2023 dan 2024, giliran kapal-kapal dan kapal selam lain pula yang diserang di dalam pelabuhan mereka sendiri.
Pesawat-pesawat musnah di landasan, sistem pertahanan udara dihapuskan dari peta. Dan pada suatu ketika, antara 2024 dan 2025, sesuatu yang tidak dijangka telah berlaku. Armada Laut Hitam, salah satu armada tertua dan terkuat di dunia yang diasaskan oleh putera Potemkin pada tahun 1783, telah melarikan diri. Meninggalkan Sevastopol, pangkalan yang telah menjadi rumah kepada tentera laut Rusia selama lebih 200 tahun. Rusia telah menarik balik kapalnya ke Novorossiysk di seberang Laut Hitam di wilayah Rusia yang sebenar. Ini adalah kali pertama dalam sejarah moden bahawa sebuah angkatan laut telah diusir dari laut oleh sebuah negara yang bahkan tidak mempunyai angkatan laut. Dan di sinilah kisah ini mula menjadi benar-benar meresahkan Rusia. Kerana apa yang anda akan faham, ini bukan sekadar tentang sebuah semenanjung. Ia adalah tentang bagaimana sebuah negara yang diserang dengan sumber yang jauh lebih sedikit daripada penceroboh sedang menulis semula peraturan peperangan moden. Tanpa kapal selam nuklear, tanpa kapal Indo, tanpa bajet ketenteraan seperti Amerika Syarikat, hanya dengan kebijaksanaan, kesabaran dan drone. Dan itu baru permulaan. Kita kembali ke 3 Jun 2025. Pukul 4.44 pagi, jambatan di atas Selat Kerch sepanjang 19 km. Ia adalah jambatan terpanjang di Eropah. Dan bagi Putin, ia lebih daripada sekadar jambatan. Ia adalah satu simbol. Bukti fizikal bahawa Crimea kini adalah milik Rusia untuk selama-lamanya. Поехали. Путь. Pada tahun 2018, beliau sendiri memastikan untuk merasmikannya dengan memandu sebuah lori KAMAZ secara peribadi di hadapan kamera seluruh dunia. Selepas tahun 2022, jambatan itu menjadi sesuatu yang lain. Ia menjadi arteri utama yang membekalkan tentera Rusia di selatan Ukraine. Bahan api, peluru, alat ganti, tentera, semuanya melalui situ. Sebab itu, ia sudah pernah diserang sebelum ini. Pada bulan Oktober 2022, sebuah lori bom telah meruntuhkan sebahagian daripada laluan jambatan itu. Pada Julai 2023, drone laut dengan 850 kg bahan letupan setiap satu telah meletup di bawah satu lagi tiang jambatan. Orang Rusia membaiki, mengukuhkan dan melapisinya dengan perisai jambatan itu. Mereka meletakkan sonar di dalam air. Mereka menempatkan rondaan. Mereka memasang jaring perlindungan. Mereka fikir mereka selamat. Tetapi perisikan Ukraine yang diketuai oleh seorang lelaki bernama Vasil Maliuk sudah pun menjalankan operasi lain. Satu operasi yang mengambil masa berbulan-bulan. Ejen-ejen Ukraine telah masuk ke dalam air berpuluh-puluh kali dalam kerahsiaan mutlak. Mereka menanam bahan letupan secara langsung pada tiang-tiang sokongan bawah air. Tiang demi tiang, bahan letupan demi bahan letupan, tanpa dikesan. 1,100 kg TNT secara keseluruhan, bersamaan dengan sebuah bom udara bersaiz besar. Tetapi dibahagikan kepada kepingan-kepingan kecil, disembunyikan di bawah air menunggu isyarat. Apabila isyarat diberikan pada 3 Jun itu, jambakan itu bergegar. Tiang-tiang telah rosak, struktur itu retak. Pada tahun 2024, seorang ejen perisikan Ukraine yang hanya dikenali dengan nama kod Hunter telah memberikan amaran secara terbuka. Dia berkata dengan jelas, jambatan Crimea sudah pasti akan musnah. Dan pada 3 Jun 2025, dia membuktikan bahawa dia benar-benar serius. Dan apa yang berlaku selepas itu pada tahun 2026 membuktikan bahawa jabatan itu bukan satu-satunya perkara yang sudah ditakdirkan untuk musnah. 2026. Perang telah memasuki tahun kelima. Dan di Crimea, sesuatu telah berubah. Serangan-serangan itu tidak lagi kelihatan seperti peristiwa terpencil. Ia menjadi satu siri, satu rangkaian operasi yang saling berkaitan di mana setiap sasaran yang dipilih mempersiapkan sasaran seterusnya. 5 April 2026. Perisikan tentera Ukraine melancarkan drone pada waktu malam terhadap sebuah feri Rusia yang dipanggil Slavyansk. Ia mungkin kelihatan seperti sasaran yang tidak penting. Tetapi ia bukan begitu.
Slavyansk adalah feri kereta api terakhir yang masih beroperasi di Selat Kerch. Yang terakhir, ia yang membawa bahan api, amunisi, dan peralatan berat untuk orang Rusia di Crimea. Setiap kali jambatan itu sesak atau terjejas, Apabila Slavyansk terbakar di atas air, Rusia kehilangan pelan B. 20 hari kemudian, 26 April, Sevastopol. Dalam satu malam sahaja, komando pasukan khas Ukraine telah menyerang 3 kapal perang serentak. Kapal pendaratan Yamal, Vilchenkov, dan Ivan Kurs, sebuah kapal perisikan. Di sebuah pangkalan udara berdekatan yang dipanggil Belbek, mereka telah memusnahkan sebuah jet pejuang elit Rusia di landasan, jenis yang bernilai puluhan juta dolar. Sebuah radar canggih telah dimusnahkan. Sebuah pusat latihan tentera laut telah diserang, semuanya dalam satu malam sahaja. Dan bukan hanya di Sevastopol. Beberapa minggu sebelum itu, di seberang Laut Hitam, di Novorossiysk, pelabuhan Rusia di mana armada Laut Hitam telah berlindung, drone Ukraine juga telah menyerang di sana. Kapal penyapu ranjau Valentin Pikul telah tenggelam. 2 frigat, yaitu kapal perang besar Rusia, telah rosak. Kapal selam Rusia mula melakukan sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh sesiapa pun. Mereka mula menyelam di dalam pelabuhan mereka sendiri. Bukan untuk bersembunyi daripada musuh di laut. Untuk bersembunyi daripada drone yang datang dari langit. Armada Laut Hitam hari ini adalah apa yang dipanggil oleh penganalisis tentera sebagai armada hantu. Ia wujud di atas kertas tetapi tidak lagi boleh keluar, tidak lagi boleh menyerang, tidak lagi boleh mempertahankan hampir apa-apa. Dan di tengah-tengah Selat Kerch, jambatan Putin masih berdiri teguh, terluka. Dibaiki dengan tergesa-gesa. Diawasi seperti tidak pernah sebelum ini. Tetapi setiap hari yang berlalu semakin terasing. Setiap feri dimusnahkan, setiap kapal ditenggelamkan. Setiap pangkalan dimusnahkan, diserang, mengetatkan kepungan. Crimea sedang menjadi sebuah pulau. Dan di sebuah pulau yang dikelilingi oleh drone, tiada siapa yang dapat bertahan lama. Sekarang, untuk benar-benar memahami besarnya apa yang sedang berlaku, elok kita dengar apa yang dikatakan oleh seorang lelaki bernama Ben Hodges. Hodges ialah Lieutenant Jeneral Besar dari Tentera Darat Amerika Syarikat. Beliau pernah memimpin semua pasukan Amerika di Eropah. Beliau telah berkhidmat hampir 40 tahun dalam pakaian seragam. Dan sejak 2022, beliau sering mengulangi frasa yang sama dalam temu bual, dalam podcast, dalam persidangan ketenteraan. Frasa itu adalah Crimea ialah kawasan penentu dalam perang ini. Bagi Hodges, segala yang berlaku di Donetsk, di Luhansk, di Zaporizhia adalah penting. Tetapi itu perkara sampingan. Kerana selagi Rusia menguasai Crimea, Ukraine tidak akan pernah selamat. Ukraine tidak akan pernah dapat membina semula ekonominya. Ukraine tidak akan pernah dapat mengekspor bijirin melalui Laut Hitam tanpa Putin dari semenanjung itu memutuskan untuk menyekat pelabuhannya. Hodges berkata pada tahun 2025 dengan jelas, jambatan itu akan runtuh. Bagi dia, ia hanya soal masa. Dan pada tahun 2026, dia melangkah lebih jauh. Dia berkata bahawa Ukraine belum perlu menghantar tentera darat ke semenanjung. Tidak perlu pencerobohan secara klasik, hanya perlukan satu perkara, menjadikan Crimea tidak lagi dapat dikekalkan. Mustahil untuk dipertahankan, mustahil untuk dibekalkan, mustahil untuk askar Rusia tinggal di sana. Dan seperti yang anda sendiri lihat, itulah yang sedang berlaku. Sekarang fikirkan apa maknanya bagi Putin. Crimea adalah kemenangan politik terbesar dalam pemerintahannya. Ia menjadi asas kepada semua propaganda Rusia selama lebih daripada 1 dekad. Jika Crimea jatuh, bukan hanya sebuah semenanjung yang jatuh, seluruh naratif yang diceritakan oleh Putin kepada rakyat Rusia juga akan runtuh. Jatuhlah alasan untuk perang itu. Jatuh juga pangkalan tentera paling strategik yang dimiliki Rusia di luar Rusia sendiri. Dan turut runtuh juga mitos bahawa Putin adalah lelaki yang membina semula empayar itu. Itulah sebabnya Rusia sedang memperkuatkan kedudukan. Itulah sebabnya mereka sedang membina tempat perlindungan berperisai untuk pesawat di Belbek.
Itulah sebabnya mereka sedang menggerakkan sumber yang sangat diperlukan di tempat lain untuk cuba mempertahankan semenanjung itu. Cuma ada satu masalah. Pada bulan Mac 2026, Rusia kehilangan lebih ramai askar dalam satu bulan berbanding mana-mana bulan lain sejak permulaan perang. 35,000 askar terbunuh atau cedera. Buat pertama kali dalam hampir 4 tahun, Rusia kehilangan lebih ramai askar daripada yang mampu direkrut. Dan ini mengubah segalanya. Kerana sebuah tentera yang tidak dapat menggantikan anggotanya tidak mampu mempertahankan dua medan perang pada masa yang sama. Jadi, persoalannya ialah, apa agaknya yang akan berlaku? Adakah Rusia akan dapat melindungi jambatan itu untuk masa yang lama lagi? Lihat, sebenarnya tiada siapa yang tahu tarikhnya. Tiada siapa yang tahu bulan yang tepat. Tetapi arah tujuannya jelas. Malah penganalisis tentera Rusia, termasuk mereka yang menulis di blog yang berkaitan dengan kerajaan Rusia, sudah pun mengakui secara senyap-senyap bahawa sesuatu telah berubah. Jambatan itu masih berdiri. Tetapi sudah rosak. Kerja-kerja pembaikan semakin kerap dilakukan. Semakin mahal. Pakar-pakar tentera bersetuju dalam satu perkara, serangan keempat hanyalah soal masa. Jika ia datang dalam bentuk yang betul, dengan teknologi yang betul, pada masa yang betul, jambatan itu akan runtuh. Dan apabila ia runtuh, tiada cara untuk membinanya semula di tengah-tengah peperangan. Bukan dengan drone Ukraine yang mengawasi selat itu 24 jam sehari. Feri-feri itu sudah tiada. Kapal-kapal itu sedang bersembunyi. Kapal selam menyelam di pelabuhan mereka sendiri. Pangkalan udara sedang diperkuat dengan konkrit, bukan untuk menyerang tetapi untuk bertahan hidup. Sementara itu di dalam Crimea, sesuatu yang senyap mula berlaku. Askar-askar Rusia yang berkhidmat di semenanjung itu berada di tempat yang pada bila-bila masa sahaja boleh terputus dari dunia. Terputus dari Rusia. Dan apabila itu berlaku, mereka akan menjadi orang terakhir yang mengetahuinya. Pada tahun 2014, Putin mengambil alih Crimea dalam masa 4 minggu hampir tanpa melepaskan satu tembakan pun. Pada masa itu, beliau percaya bahawa beliau telah menakluki semenanjung itu untuk selama-lamanya. Bahawa beliau telah membina semula empayar, bahawa beliau telah mengubah semula peta Eropah. 12 tahun kemudian, beliau sedang menyedari betapa salahnya beliau. Jika video ini membantu anda memahami dengan lebih baik apa yang sedang berlaku dalam perang ini, sila tekan butang suka di bawah. Ia sangat membantu untuk memastikan saluran ini terus berkembang. Dan jika anda ingin mengikuti analisis seterusnya, langganlah saluran ini dan aktifkan loceng pemberitahuan. Kami menerbitkan kandungan baru setiap minggu. Sebelum anda keluar, beritahu saya di ruangan komen di sini. Pada pendapat anda, adakah Crimea akan kembali kepada Ukraine pada tahun 2026 atau adakah Putin masih mampu mempertahankan kawalannya ke atas semenanjung itu untuk beberapa tahun lagi? Saya ingin membaca pendapat anda semua. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya.